kita sambung dari ayat 66. Betul? 66 ke berapa? 48. Mana satu betul ni? Ada dua riwayat ni. Saya WhatsApp ke Ustaz Akhiru, dia kata 48. WhatsApp ke cikgu kata 66. Ni nak pakai kawan 48 49. Okey. Surah Ghafir. Surah Ghafir. Surah ni dinamakan juga surah Al-Mu'min. Sebab di dalam surah ni ada perkataan mu'min, wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun, berkata satu orang mukmin dari keluarga Fir'aun. Sempurna itu surah ni dinamakan surah Al-Mu'min. Dia satu orang beriman dari kalangan keluarga Fir'aun. Dia menyembunyikan imannya. Yaktubu imanahu. Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Dia menasihati Fir'aun lah. Dan menteri-menteri Fir'aun, apakah kamu nak bunuh satu orang yang kata Rabb aku Allah, iaitu Musa AS? Apakah kamu nak bunuh? Dia sendiri menyembunyikan imannya. Jadi sempurna perkataan mukmin di situ, rajulun mu'minun min ali fir'aun, satu orang lelaki mukmin dari kalangan keluarga Fir'aun. Sempurna itu surah ini dinamakan surah Mu'min. Dan surah ini dinamakan juga surah Ghafir, sebab dekat ayat nombor 3 ada satu perkataan ghafirid dhanbi, yakni Allah Ta'ala pengampun dosa. Allah Ta'ala pengampun dosa. Ghafirid dhanbi wa qabilit taubi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala penerima taubat. Sebab tu ada dua nama. Dua nama, satu tuan. Dua isim, satu musamma. Kadang-kadang orang gitu kan. Orang pun macam tu juga. Dua nama, tuan seorang je. Itu biasalah gitu. Ayat 49. Surah ni merupakan hamim yang pertama di antara 7 hamim. Dalam Quran ada 7 hamim. Surah-surah yang bermula dengan hamim dipanggil juga Al-Hawamim As-Sab'ah. Al-Hawamim As-Sab'ah, yakni 7 surah yang bermula dengan hamim. Yang mana dari segi pendidikan tauhidnya, 7 surah ni mengandungi satu asakan yang kuat ke arah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Brainwash kan. Ini kata brainwash. Pemikiran manusia, pemikiran orang musyrikin Makkah dan di setiap zaman. Sebab kecenderungan syirik ni kecenderungan yang berlaku semua. Tiap-tiap zaman berlaku kecenderungan syirik. Sebab apa? Sebab syirik ni Quran kata inna syirka la zulmun azim. Syirik merupakan kezaliman yang paling besar. Zalim. Sebab apa syirik ni disebut zalim? Sebab salah letak. Zalim ni wad'u syai' fi ghairi mahallihi. Letak sesuatu tak kena dengan tempat dia. Jadi sifat Allah patut letak pada Allah, alih-alih dia letak pada makhluk. Itu jadi syirik. Sebab apa manusia mudah syirik? Sebab Allah Ta'ala sembunyikan zat dia, disembunyikan. Kan di dunia kita tak dapat melihat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La tudrikuhul absar. Di dunia kita tak boleh melihat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sifat Allah pun bagi kebanyakan orang tidak kasyaf, dia tidak dapat menyaksikan sifat-sifat Allah Ta'ala. Segala yang berlaku atas muka bumi ini adalah berlaku yang mana merupakan tasarrufat Allah, tindakan-tindakan Allah.
Allah Ta'ala dengan sifat Razzaq ni, sifat memberi rezeki misalnya, maka berlaku tarziq yakni pemberian rezeki kepada makhluk-makhluk. Jadi sifat Razzaq Allah tu tak semua yang inkishaf, tak semua orang dapat apa, hati dia dapat menyaksikan. Dia nampak ghairullah lah yang beri rezeki, jadi syirik. Aghyar ghairullah, al-aghyar yakni ghairullah, selain Allah yang beri rezeki. Dia nampak sama ada selain Allah tu dalam bentuk ilah ataupun dalam bentuk Rabb. Kalau selain Allah yang dianggap beri rezeki itu dalam bentuk patung, dalam bentuk dewa, dalam bentuk berhala, itu ilah nama dia. Ataupun ghairullah yang dianggap beri rezeki itu dalam bentuk misalnya kilang, misalnya ada orang dianggap kebun dia beri rezeki, itu dia panggil Rabb. Itu syirik rububiyah. Yang tadi syirik uluhiyah, yang dianggap bos dia beri rezeki, majikan dia beri rezeki, dianggap pejabat dia, kedai dia misalnya, ini syirik dalam perkara rububiyah. Jadi syirik murah berlaku sebab tadi, sebab sifat Allah tu tersembunyi. Itu baru kita sebut satu contoh. Sifat tarziq, sifat Razzaq tersembunyi dari pandangan kebanyakan manusia. Sebab tu manusia mudah terjebak dalam syirik. Maka Quran nak tarbiyah perkara tauhid ni, Quran datangkan 7 surah, Hawamim Sab'ah. Ayat 49, wa qala alladhina fin nari li khazanati jahannam ad'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adab. Dan berkatalah pula orang-orang yang ada dalam neraka, alladhina fin nar, ahli neraka. Mereka kata kepada khazanati jahannam, penjaga-penjaga neraka jahannam. Ada berapa penjaga? Quran kata alaiha 19. Malaikat Zabaniyah ni, penjaga neraka jahannam, ada 19. 19 ni macam officer lah, malaikat besar lah kan. Yang bawah tu ramai lagi lah. Tapi sebagai, untuk mudah kita kata pegawai lah. Malaikat sebagai pegawai yang jaga neraka jahannam 19. Dah buat apa 19? Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan. Tidak kami jadikan penjaga-penjaga neraka melainkan malaikat. Yang jaga ni malaikat. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru. Dah bilangan 19 tu buat apa pula? Itu sebagai ujian bagi orang kafir. Ujian. Ada satu orang tu di kalangan musyrikin Makkah, dia ni pesing gagah, pahlawan. Dia boleh mengalahkan 18 orang. Dia seorang boleh lawan 18. Bila dia dengar ayat ni, dia menganjing. Biasalah orang musyrikin, istihza, menganjing. Orang Kelantan kata menganjing, bukan kata menganjing. Menganjing. Apa makna menganjing? Saya faham menganjing ni buat perangai anjing. Yaf'alu fi'lal kalb. Menganjing mana perlilah, istihza. Oleh kerana dia ni pahlawan gagah, dia boleh mengalahkan 18 orang. Dia kata kat member dia, mu settle se-malaikat, 18 suruh kat aku. 18, dia dengar 19 kan, malaikat yang jaga ni 19. Jadi 18 suruh kat aku settle, mu settle se je. Kononnya kan, kononnya dia berasa dia boleh mengalahkan malaikat. Wah, sekali jekah je. Allah cerita dekat surah lain keadaan ahli neraka ni. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Cuba memanjat tembok kan nak keluar. Dah memang tak tahan dengan azab neraka, cuba nak keluar, panjat tembok, panjat. Kononnya ngeliklah, malaikat tak nampak. Malaikat tahu saja, tak tahu gitu kan. Sampai dekat atas nak lepas dah, sekali jekah jatuh semula belakang.
Jekah sekali ya. Jekah habis jatuh. U'idu fiha, dikembalikan semula. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Dalam ayat lain kata aradu an yakhruju minha min ghammin. Nak keluar dari neraka sebab apa nak keluar? Sebab gham, terlalu tak tahan, terlalu apa rimas, terlalu menderita. Fizikal pun menderita, jiwa pun terseksa. Min ghammin, terlalu gham. Maka u'idu fiha, mereka dikembalikan semula. Lagu mana mereka jekah sekali. Oh, habis jatuh belakang. Jadi sebab tu orang kafir perasan je dia kata surah Kahf 18 musyaita seorang. Alaiha 19. Itu bilangan Allah Taala buat angka tu, hikmah dia kita tak dapat faham. Apa hikmahnya 19? Boleh je Allah buat 21, boleh je Allah buat pun tak ada masalah. Je malaikat jaga. Tapi kenapa 19? Itu ulama kata hikmahnya kita tak dapat tahu. Tak dapat diketahui apa hikmahnya. Macam bila Nabi pacak, Nabi lalu dekat satu kuburan, dengar bunyi dua orang dalam kuburan tu diseksa, dua ahli kubur diseksa. Maka Nabi ambil satu pelepah kurma, belah dua, letak pacak satu, pacak sini. Dan Nabi kata mudah-mudahan mereka ni direngankan seksa kubur mereka selagi pelepah ni masih basah. Selagi pelepah dah kering masih basah, mudah-mudahan direngankan. Jadi ulama ada dua tafsiran situ tu. Satu kata ringan dengan sebab tasbih pelepah kurma tu. Pelepah tu kan dia bertasbih kan? Bertasbih. Satu lagi tafsiran berlaku kerenganan untuk dua orang tu kerana berkat tangan Nabi lah, berkat doa Nabi tadi. Nabi pegang pelepah kurma tu, Nabi pacak dengan keberkatan tangan Nabi. Mudah-mudahan dua orang tu direngankan. Situ ada dua pendapat. Kalau kita ambil pendapat yang kata ringan dengan sebab tasbih, mudah kita faham sikit. Sebab semua makhluk Allah bertasbih. Makhluk Allah hidup pun bertasbih, makhluk Allah yang mati pun bertasbih. Semua bertasbih. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Semua benda bertasbih. Batu, kayu, dahan, pokok, semua bertasbih, cuma kamu tidak memahami tasbih mereka. Cuma dia ada beza lah. Tasbih makhluk yang hidup dengan makhluk yang dah mati ada beza lah tasbih dia tu. Nilai tasbih tu ada beza. Dahan pokok selama dia masih ada dekat pokok, dia masih hidup, tasbih dia kualiti sikit lah berbanding bila kita patahkan dia akan mati. Dahan pokok kan, ranting apabila kita patahkan dia pada pokok, berapa lama dia mati. Bila mati dia masih bertasbih. Tapi tasbih sebagai makhluk mati, kualiti dia rendah lah sikit. Sebab tu bila anjing ke apa kan, dia himar, keldai, dia melintas depan orang sembahyang, boleh mengganggu kekhusyukan orang sembahyang, mengganggu. Sama juga perempuan haid. Perempuan haid kalau dia melintas depan orang sembahyang, terganggu kekhusyukan. Sebab makhluk-makhluk ni tasbih mereka macam tasbih makhluk mati. Nilai tasbih dia tu. Aisyah bila dengar hadis ni marah, dia kata syabbahtumuna bil kilab, kamu samakan kami dengan anjing. Ada hadis kan, taqta'us salata al mar'atu wal kalbu wal himar, mengganggu kekhusyukan sembahyang. Perempuan haid kalau dia melitah, putus kita punya konsentrasi, tumpuan. Dan satu lagi anjing, dan satu lagi keldai. Anjing ni walaupun dia makhluk hidup, tapi nilai tasbih dia macam makhluk mati. Tak gagah mana tu boleh ganggu khusyuk. Keldai pun sama, nilai tasbih dia. Perempuan haid pun sama. Perempuan masa haid kan dia tak boleh nak zikir sangat, tak boleh nak baca Quran, tak boleh sembahyang, tak boleh. Jadi dia punya nilai zikir, nilai tasbih dia tu jadi rendah. Itu yang dikatakan mengganggu. Kembali pada cerita tadi, Nabi pacak. Kalau kita kata kerenganan azab kubur kerana tasbih pelepah yang masih hidup, masih basah,
Itu kita boleh faham. Ataupun kalau dia dah kering sekalipun, dia tasbih sebagai makhluk yang dah mati bertasbih, keringanan dua orang tu dapat keringanan, kita boleh faham hikmah daripada Nabi letak tu. Tapi kalau kita ambil pendapat selagi, itu kita tak dapat faham hikmah dia. Apa hikmahnya Nabi letak? Maksudnya kita nak tiru tak apa hikmahnya? Nak tiru kan tiba isu kan ni nak pajak atas kuburan ni kan, patut cabut rupuk ke tak ke, jadi pertikaian kan. Sebab rupuk tu satu pendapat kata rupuk yang hidup ni dia bertasbih untuk si mati, jangan kita cabut, kan. Pendapat satu lagi kita cabut. Jadi kalau kita ambil pendapat yang Nabi pacak tu ialah dengan keberkatan tangan Nabi, keberkatan kita kalau kita tanam tak ada keberkatan, maka tak ada makna kita baca. Yang tak ada makna tu yang kita kata hikmahnya kita tak dapat fahami. Nabi buat gitu, kita boleh contohi Nabi pacak pokok basah ataupun tanam pokok atas kuburan, kita tiru boleh sebab Nabi buat. Tetapi hikmahnya untuk kita tak tahu. Untuk Nabi tak apalah kita kata keberkatan tangan Nabi. Untuk kita apa hikmahnya? Jadi maknanya dalam agama ni kadang-kala sesuatu perkara ditetapkan oleh syarak tanpa kita mengetahui hikmahnya. Dia panggil hukum apa tu istilahnya? Ta'abbudi. Hukum ta'abbudi ni hukum yang kita tak dapat tahu apa hikmahnya. Tapi Allah suruh, Allah dan Rasul suruh kita buat, maka kita buat. Sama juga bilangan 19 ni. Kenapa Allah Ta'ala buat 19? Hikmahnya kita tak tahu. Alaiha 19. Yang jelasnya dah berlaku dugaan bagi orang kafir. Jadi ujian terhadap keimanan mereka lah, sehingga mereka perli kan, perli ayat Allah. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Allah Ta'ala tanya pula mereka ni. Allah Ta'ala tegur pula perbuatan mereka ni. Adakah kamu istihza' ayat Allah, Rasul Allah dan Allah sendiri? Adakah kamu istihza', kamu nak perli? Jadi bilangan itu telah menjadi satu dugaan, satu ujian bagi mereka. Wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastayqinal ladzina utul kitab. Tapi untuk ahli kitab menambah keyakinan, sebab mereka dapati angka yang Quran sebut 19 ni seperti angka yang ada dalam kitab-kitab terdahulu, yang disebut dalam kitab terdahulu. Angka malaikat Zabaniyah, malaikat penjaga neraka ni 19, sama macam kitab-kitab terdahulu, menambah keyakinan ahli kitab. Liyastayqinal ladzina utul kitab wa yazdadal ladzina amanu imana. Orang mukmin pula bertambah keimanan. Orang mukmin dia bertambah keimanan tanpa perlu kepada logik akal dan tanpa perlu kepada makluman dari kitab-kitab terdahulu. Maksudnya orang kafir tadi kan, mereka perli sebab mereka mengambil kira logiknya tu, tak tahu apa logik akalnya. Itu jadi mereka perli bilangan 19 tu. Ahli kitab pula mereka mengimani angka 19 yang Quran sebut sebab ada dalil naqli ataupun ada dokumen daripada kitab mereka. Dengan mana kalau tak ada makluman awal daripada kitab mereka, mereka pun boleh jadi tak percaya juga apa yang Quran kata. Jadi orang mukmin mereka punya keimanan terhadap firman Allah dan sabdaan Nabi tanpa perlu kepada dua bentuk dukungan tadi. Dukungan akli pun tak perlu, dukungan naqli pun tak perlu. Ini keimanan, tahap keimanan yang ada pada orang mukmin. Mukmin yang sebenarlah. Tasdiqu ma ja'a bihin nabi, membenarkan apa yang Nabi bawa, walaupun logik akal tak ada. Ini kehendak keimanan, kehendak beriman yang sebenar ni. Kita perlu beriman apa yang Nabi beritahu, walaupun logik akalnya tak ada.
logik akal menyanggah perkara itu sekalipun. Dan satu lagi, perlu beriman tanpa letak syarat ya ni. Tanpa kita syarat ni kena ada kitab terdahulu sebut dulu baru aku nak beriman. Jangan begitu. Sebab tu dalam setengah keadaan Nabi marah sahabat yang mana banyak mutalaah kitab-kitab terdahulu. Kitab Taurat, kitab Injil. Antara yang pernah kena marah dengan Nabi Sayyidina Umar sendiri, dia baca mutalaah kitab yang terdahulu. Nabi merah muka kan. Nabi kata, "Lau kana Musa hayyan lama wasi'ahu ittiba'i." Kalaulah baginda Musa AS masih hidup pun tak ada jalan lain melainkan baginda Musa kena ikut aku. Bukan ikut yang ada dalam Taurat, sebaliknya ikut yang Quran sebut. Sebab Quran ini merupakan perjanjian terakhir kan, hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Taurat itu disebut perjanjian lama. Perjanjian lama, Al-Ahdul Qadim. Al-Ahdul Qadim. English kata apa? Old Testament. Apa muda? Siapa pakar English? Perjanjian lama, Old Testament. Betul kan? Injil dipanggil perjanjian baru kan? Al-Ahdul Jadid. Perjanjian baru, New Testament. Quran dipanggil Latest Testament, perjanjian terakhir. Al-Ahdul Akhir, perjanjian terakhir antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya kalau sampai letak syarat tu tak boleh lah. Aku nak beriman Quran ni syaratnya Taurat sebut dulu. Tak boleh lagi tu. Kalau sekadar mengambil makluman tambahan tak apalah. Ada di kalangan sahabat Nabi yang suka mutalaah kitab terdahulu selain daripada Sayyidina Umar, iaitu Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini banyak mutalaah kitab-kitab yang terdahulu selain daripada Al-Quran. Sekadar makluman tambahan tak apa. Tapi kalau nak buat syarat tak boleh. Kena Injil sebut dulu, sebabnya Injil tu sudah mansuh. Taurat pun sudah mansuh. Mansuh tu satu perkara. Yang kedua, kitab ni sudah muharraf, diselewengkan kan oleh pengikut agama Kristian, agama Yahudi. Mereka telah seleweng, tahrif, mereka telah selewengkan kandungan kitab. Jadi sebab tu tak boleh dijadikan sebagai pegangan. Jadi dalam ayat 19 tadi, ahli kitab makin bertambah. Liyastayqinal ladzina utul kitab wa yazdadal ladzina amanu imana wa la yartabal ladzina utul kitab wal mu'minun. Berkata orang yang di dalam neraka kepada malaikat penjaga neraka Jahanam. Khazanah tu ramai kan? Sebab apa ramai tu? Biasa kita sebut dalam rukun iman, bila kita bilang rukun iman kan, beriman pada malaikat. Lepas tu pecahan dia, malaikat penjaga neraka Ridwan, malaikat penjaga syurga, malaikat penjaga syurga Ridwan, penjaga neraka dipanggil Malik ataupun dipanggil Zabaniyah ya. Jadi biasanya bila sebut kita terbayang je. Satu sebenarnya ada 19. 19. Sanad'uz Zabaniyah. Falyad'u nadiyahu sanad'uz Zabaniyah. Silakan dia panggil kelab dia. Orang kafir kan dia berasa dia ada kelab, dia ada member bagi mana-mana tu. Yang maksud dia gagah dengan kelab dia tu, persatuan dia, parti dia ke apa ke. Silakan falyad'u nadiyah, silakan panggil kelab dia. Sanad'uz Zabaniyah, kita panggil Zabaniyah. Jadi Zabaniyah tu ada 19. Sebab tu di sini guna jamak ni, khazanah. Bukan khazin. Dalam bahasa Arab, perkataan khazanah ni dia punya singular dia, mufrad dia khazin, penjaga. Bila khazanah dia jadi jamak. Jamak mana ramai. Jamak maknanya ramai. Dalam bahasa Arab bila sebut jamak ni, dia boleh mengalami, bila sebut ramai dalam bahasa Arab, boleh mengalami saringan sehingga tinggal 3 ataupun sehingga tinggal 1. Dia ada dua jenis lafaz. Ada perkataan-perkataan yang ramai ni bila kita saring tinggal 3. Tak boleh kurang daripada 3. Dan tak boleh kurang daripada 3. Dan ada perkataan-perkataan bila kita saring tinggal se. Contoh perkataan
Man tu menunjukkan ramai, man, orang-orang. Tapi bila ada nas lain yang saring perkataan man ni, yang menunjukkan bahawa man itu tidak ramai, maka akan dikeluarkan daripada man tu sehingga tinggal seorang. Jadi ada perkataan jamak dalam bahasa Arab yang mana boleh disaring sehingga tinggal ada yang jamak yang disaring sehingga tinggal 3. Dalam bab zakat dia tinggal 3. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakina. Sebab situ dia guna perkataan jamak tu. Fuqara, masakin. Yang tu kalau dia berlaku di sesuatu tempat ni tidak ramai golongan fakir miskin, maka berlaku penyaringan dalam hal beri zakat ni sehingga tinggal 3 orang. Daripada setiap asnaf tinggal 3. Dan sebilangan ulama mengatakan tak boleh kurang daripada 3 lah. Ada 8 asnaf. Setiap asnaf tu bila kita nak pecah-pecahkan zakat kita kan, nak pecah zakat, untuk fuqara 3. Paling sedikit pecah kepada 3 kelompok lah. Kita nak bagi zakat, kita nak bagi pada 3 kelompok. Untuk fuqara 3 kelompok, untuk masakin 3. Semua tu sebab aqallul jam'i 3. Jamak yang paling sedikit 3. Ya. Jadi ada dalam bahasa Arab ni yang mana perkataan jamak dia paling minimalnya bila dikeluarkan jadi tinggal 3, dan ada yang mana tinggal 1. Okay. Kembali sini, li khazanati jahannam, penjaga-penjaga malaikat, penjaga-penjaga neraka jahannam. Apa kata mereka? Ud'u rabbakum, pohonkanlah kepada Tuhan kamu, yukhaffif, supaya ia meringankan sedikit, anna, dari kami, yauman, walaupun sehari, minal azabi, ringankan azab, walaupun sehari tak apa dah. Dan walahal bila lepas sehari, lalu sehari lepas tu akan tu balik, yang berat pula. Tetapi bila keadaan tu mendesak, manusia menghargai. Gitulah naluri manusia ni kan. Contoh bila tak ada makanan kan, tak ada makanan, maka pihak berkenaan bagi sebutir kurma. Contohlah, mula-mula ni marah lagi ni, apa ni, mana boleh tahan sehari sebutir kurma nak makan. Lalah hak tu pun habis juga. Kata pernah berlaku zaman Nabi kita kan, zaman sahabat. Siapa cerita dia, yang cerita kisah Jabir ke siapa, dia dalam perjalanan ni, makanan tak cukup, maka amir tentera dalam perjalanan tu agih kurma kepada kami sebiji seorang. Sehari itu dah sebutir sehari. Lalu murid dia tanya, murid pada Jabir tanya, wa ma tughni tamra, sebiji kurma nak kenyang ke mana? Dia kata, kami tahu nilai sebiji itu bila sebiji pun dah tak dapat. Bila sebiji itu pun dah tak dapat, oh rupanya sebiji pun ada makna. Sebiji kurma pun, sebutir kurma pun ada makna. Bila yang sebutir itu pun tak dapat. Gitu. Mana begitu keadaannya. Walau kita kata apa faedahnya ringan sehari. Ya. Tapi nak banding dengan bertahun-tahun, beratus tahun kan, diseksa di dengan segala macam penderitaan yang kita tak boleh nak bayang. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Setiap kali masak kulit, Allah Ta'ala tukar kulit lain. Ahli neraka ni setiap kali masak kita kena bakar, masak habis kulit. Nadijat juluduhum, masak kulit. Baddalnahum juludan, tukar kulit yang lain supaya mereka merasakan. Nak banding dengan tu, dapat sehari rehat pun sudah besar nilainya bagi ahli neraka. Kerana itu mereka minta. Dalam ayat lain cerita mereka minta mati dulu. Wanadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Mereka minta pada Malik, penjaga neraka Jahannam.
Malik ni macam ketua kepada ketua-ketua lah. Ada 19 malaikat Zabaniyah. Itu dah officer semua tu kan, pegawai-pegawai 19. Ketua kepada semua officer ni Malik. Jadi mereka seru kepada Malik. Boleh jadi yang ni seru pada malaikat. Officer-officer ni mungkin tak jalan, pergi pada bos atas lagi. Bukan gitulah kalau kita banding dengan kehidupan dunia kan. Kadang-kadang kita minta sesuatu, bos bawah ni tak jalan kan. Pegawai bawah tak jalan, kena pergi pegawai atas lagi, jumpa menteri dan sebagainya. Itu biasalah gitu. Jadi mereka ni pada kali yang lain mereka minta kepada Malik sendiri. Wa nadaw ya Malik, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Ya Allah, mati itulah kami, matikan kami saja. Matikan saja. Tak tahan dengan keadaan azab. Ni minta ringan sehari. Kali ni minta biar mati tu. Tapi masalahnya la yamutu fiha wala yahya. Ahli neraka ni dalam neraka mereka ni tak mati tak hidup. Maksudnya kematian dah tak ada, sebab tu tak mati. La yamutu fiha, tak mati sebab kematian dah tak ada. Dah mati itu sendiri sudah disembelih. Maut, kematian ni disembelih. Ada sebut dalam hadis kan, dibawa pada satu masa di padang mahsyar nanti dibawa kematian dalam rupa seekor kabsh. Kabas kita bahasa Melayu panggil kibas kan? Kibas tu macam kambing kan? Kabsh. Lalu disembelih di antara syurga dan neraka. Sembelih, kematian tu sendiri disembelih. Dah kita mungkin kata pelik lah. Mungkin kita persoalkan lah, mana kematian nak sembelih? Kematian tu benda tak ada objek dia tak ada jisim dia suatu yang mujarrad, suatu yang English kata abstract, maknawi kan. Nak sembelih macam mana? Maknawi dalam kehidupan dunia, tapi di akhirat dia akan ada objek dia, akan ada fizikal dia. Bukan saja kematian, banyak benda di akhirat nanti akan didatangkan dalam bentuk jisim, berjisim. Semayang yang kita buat ada jisim dia, baca Quran yang kita buat berjisim, rupa pemuda dan sebagainya kan. Itu kita jangan samakan dengan alam kita ni. Alam kita ni hal-hal yang macam ni adalah abstrak, dia tak ada jisim. Kita baca Quran tak ada jisim. Tapi di akhirat nanti disebut dalam hadis akan dibawa surah Baqarah dan surah Ali Imran, ka'annahuma ghamamatani, seperti dua kepulan awan berjisim. Surah Baqarah ada jisim, surah Ali Imran ada jisim. Al-Quran sendiri ada jisim berupa seorang pemuda yang menemani pembacanya dalam kubur. Semua ada jisim. Jadi alam mahsyar cerita dia lain. Alam dunia ni cerita lain, tak sama. Jangan disamakan cerita tu. Maka mautnya akan disembelih. Kemudian pengumuman dibuat. Ahli neraka, kekal kamu dalam neraka. Ahli syurga pula kekal dalam syurga. Sebab tu Quran kata la yamutu, ahli neraka tak mati walaupun mereka minta nak mati. Tak mati. La yamutu fiha wala yahya, dan tak hidup. Tak hidup apa pula, hidup tapi kehidupan tu tak layak nak dinamakan kehidupan. Hidup dengan penuh penderitaan macam tu tak layak untuk dinamakan sebagai hidup. Sebab tu Quran kata la yahya. Ahli neraka dalam neraka mati pun tidak, sebab dah tiada kematian. Dalam masa yang sama hidup pun tak. Kalau tak mati dengan makna hidup, dengan makna boleh berseronok, boleh enjoy, tak apa juga. Tak apa juga. Tak mati kan dengan makna boleh enjoy, makan, minum, berseronok, buat pesta, tak apa juga gitu. Ataupun dah kata la yahya, dak hidup ni kan, menderita, sakit, lapar, dahaga sebagainya, nak makan diberi buah zakum, mati pun tak apa. Mana biar dapat salah satu, tapi tak begitu. Mati, betul-betul mati pun tak dapat seperti yang mereka minta. Hidup, betul-betul hidup pun tak dapat juga. Sehingga Quran kata la yamutu fiha wala yahya. Tak mati, tak hidup. Okay? Jadi mereka minta ni kepada malaikat penjaga neraka Jahannam, mohonkanlah kepada Tuhan kamu supaya ia meringankan sedikit azab seksa dari kami barang sehari. Sehari tak pada. Qalu, apa respon? Apa respon malaikat?
Apa jawapan malaikat? Awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat qalu bala qalu fad'u wa ma du'aul kafirin illa fi dhalal. Malaikat penjaga neraka menjawab, bukankah kamu telah didatangi oleh rasul-rasul Allah, para nabi, utusan-utusan Allah datang kepada kamu dengan membawa keterangan, bukti-bukti, bayinat yang menyatakan akibat kedurhakaan kamu. Nabi kabarah kan, akibat setiap tindakan kamu ni ada akibatnya, dan akibat yang baik bagi siapa? Muttaqin, wal aqibatu lil muttaqin. Akibat yang baik, akibat yang baik, happy ending bagi siapa dia? Muttaqin, yakni orang yang menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya pula, orang yang durhaka, maka dia punya akibat dia buruk. Seperti apa? Seperti akibat yang dialami oleh Firaun, yang dialami oleh Haman, Qarun dan sebagainya. Wa Fir'auna wa Qarun wa Haman wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinat fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Wa Qaruna, Allah cerita dalam ayat lain, Qarun, wa Fir'aun dan Haman. Wa laqad ja'ahum Musa, baginda Musa AS datang kepada mereka bawa bayinat, bawa keterangan, hujah-hujah yang jelas. Lagi, walaqad ja'ahum Musa bil bait fastakbaru, mereka ni sombong, mereka enggan menerima bayinat yang dibawa oleh Musa AS. Akhirnya apa? Wa ma kanu sabiqin, mereka tak boleh mendahului ketetapan Allah, mereka tak boleh mendahului ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau Allah kata akibat durhaka ni, akibatnya neraka misalnya, mereka tak boleh terlucu ataupun terlepas daripada law yang Allah Taala buat, undang-undang, peraturan, kanun yang Allah Taala buat. Itu maksud sabiqin, tak boleh terlepas, tak boleh terlucu, tak boleh memboloskan diri, tak boleh meloloskan diri ataupun memboloskan diri daripada undang-undang yang Allah Ta'ala buat. Di dunia kan ada banyak keadaan manusia cuba rakyat mana-mana negara kan, bila dia buat melanggar peraturan negara tu, dia cuba loloskan diri kan, dengan apa cara kan. Kadang-kadang terlepas, kadang-kadang boleh lagi cekap tak terlepas. Itu dunia, berdepan dengan kerajaan dunia. Tapi kerajaan Allah Subhanahu wa taala tak ada siapa boleh terlepas. Wa ma kanu sabiqin. Qalu bala, mereka kata ya, betul, Rasul mari kepada kami bawa bayinat, betul. Mereka menjawab, ya, telah datang. Mereka berkata, jika demikian, maka berdoalah kamu sendiri. Makna kamu gunalah kamu punya kepatuhan kamu, andaikan adalah kepatuhan kamu, Rasul datang, kamu dah terima cakap para Rasul, kamu beriman, kamu ada kesolehan, bertawassullah dengan kesolehan kamu tu kan? Gunalah perantaraan ketaatan kamu tu untuk lepas ni. Mintalah sendiri. Bapa nak suruh kami recommend pula? Kenapa kamu nak minta kami recommend pula? Fad'u, kamu sendiri doa, minta pada Allah, minta keringanan ke, minta lepas terus ke, mintalah direct pada Allah Subhanahu wa taala. Qalu fad'u wa ma du'aul kafirin illa fi dhalal. Ya. Dengan dan doa permohonan orang-orang yang kafir pada saat ini hanya menyebabkan mereka
berada dalam duka cita dan kecewa sahaja. Doa mereka tidak dilayan. Kalau di dunia ada peluang kok sikit kan nak dilayan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penyesalan ke apa-apa yang datang daripada orang kafir, penyesalan, permintaan ringan ke apa-apa yang dibuat oleh orang kafir, ada kalanya di dunia ni Allah Taala layan. Macam kita cerita minggu lepas kan, kaum Nabi Yunus, bila nampak azab mereka pun rasa menyesal. Kenapa kita tak ikut Nabi Yunus? Menyesal. Mereka taubat, Allah Ta'ala layan. Sehingga azab itu tersingkap daripada mereka. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna 'anhum azabal khizi fil hayatid dunya. Nampak azab, mereka pun beriman, mereka pun menyatakan penyesalan mereka, taubat, Allah Ta'ala terima, Allah Ta'ala singkirkan azab itu daripada mereka. Dunia ada peluang di dunia. Tapi bila begini, bila dah sampai kepada natijah ni kan, sampai kepada peringkat di mana manusia ni menerima hasil kerja dia. Bukan masa bekerja dah di akhirat ni, masa terima hasil. Masa terima hasil. Jadi masa ni kalau minta lagu mana pun Allah Subhanahu Wa Taala tidak layan. Wa ma du'aul kafirin illa fi dhalal. Dhalal makna sia-sia. Tak ada faedah. Kemudian Allah menyatakan inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya, inna ni sesungguhnya kalimah yang digunakan untuk menguatkan cakap. Inna sesungguhnya kami tetap membela. Inna lanansuru rusulana, tetap membela serta mempertahankan rasul-rasul kami, utusan Allah. Para rasul Allah ni kekuatan Allah bersama dengan mereka. Sebab Allah hantar. Ini satu kaedah yang biasa berlaku kan. Duta contoh kan, duta mana-mana negara. Duta tu dia kerana mewakili satu negara, cakap dia pun macam satu negara punya cakap. Kalau orang sekeh kepala duta tu seakan-akan sekeh kalau duta Malaysia contoh, orang sekeh kepala duta tu seakan-akan sekeh satu Malaysia, gitu kan. Tak boleh main-main. Mana satu negara di belakang itu akan support dia, akan mempertahankan dia, akan backup dia, sebab dia mewakili satu negara. Begitu Rasul, Nabi utusan Allah ni, kekuatan Allah bersama dengan Nabi tu. Pernah Maharaja Kisra dia hantar 2 orang tentera dia nak masuk ke Madinah, nak tangkap Nabi. Tangkap, kalau hidup hiduplah, kalau mati mati. Jadi 2 tentera ni dia berasa begitu yakin masuk ke Madinah, walhal dia tahu di Madinah ni sahabat ramai sekali yang nak melindungi Nabi, sedia beri nyawa untuk Nabi. Tak tahu dah kedok dia mereka tangkap Nabi, entah mereka dulu tertangkap. Tapi walaupun gitu, sebab dia berasa di belakang ni kekuatan Kisra punya satu empire punya kekuatan, dia masuk dengan keyakinan, begitu yakin. Sampai depan Nabi, dia tak sedar Nabi ni bersama Nabi kekuatan Allah. Nabi kata inna rabbi qatala rabbak, Tuhan aku dah bunuh Tuhan kamu. Apa yang berlaku sebelum mereka dapat tangkap Nabi, mereka punya maharaja dibunuh, dah dibunuh. Bunuh pula oleh anak dia sendiri. Putera raja sendiri bunuh bapa dia atas sesuatu pergeseran, perebutan takhta. Bunuh. Inna rabbi qatala. Balik saja dah, tak ada benda. Dah bos dia mati dah. Balik saja. Nak ceritanya, yang ni 2 orang ni dia berasa di belakang dia maharaja punya kekuatan. Tanpa dia sedar di belakang Nabi Allah punya kekuatan. Mana lagi kuat 2 tu? Tentu sekali Allah lagi kuat. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Yang tahu tentera Allah ni Allah je tahu. Tentera Allah. Macam-macam cara Allah Taala boleh buat kan, nak backup para nabi. Jadi yang berlakunya, Kisra tu atas perebutan takhta, anak dia buat satu planning, perancangan
bunuh ayah. Ayah dia rasa tak sedap ni, tak sedap hati ni, anak aku ni lain macam ni. Dia pun buat perancangan dia juga. Sebelum dia mati, sebelum dia kena bunuh, dia buat perancangan. Dalam bilik ubat, dalam istana ada bilik ubat kan, bilik ubat, botol-botol ubat banyak. Salah satu botol tulis ubat kuat. Bahasa Farsi. Muqawwibah. Kan Maharaja ni orang Farsi kan, bahasa Farsi. Muqawwibah ni bahasa Farsi mana? Ubat kuat. Ubat kuat. Dia buah dalam botol tu, ubat kuat, beracun dalam tu. Beberapa masa lepas tu dia dibunuh oleh anak dia. Lepas anak dia bunuh ayah ni, sekatu hari anak dia pusing dalam istana kan, tinjau-tinjau, masuk dalam bilik ubat tadi. Tengok ada sebotol tulis ubat kuat, tanpa fikir panjang lah. Dia minum. Mati, dia pula mati. Dia minum racun. Mati. Ayah mati, anak mati. Lepas tu di kalangan dalam keluarga diraja ni, cari siapa yang nak mewarisi takhta ni. Tak ada orang lelaki, tinggal perempuan dia. Lantiklah anak perempuan menaiki takhta. Itu bila Nabi tengok, Nabi sampai berita tu pada Nabi kata, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Tak akan berjaya mana-mana bangsa yang serah urusan pemerintahan ni kepada perempuan. Bermula situ, hancur tu. Dinasti Kisra ni hancur kan. Bermula daripada mereka koyak surat Nabi, surat koyak, Allah Taala hancur. Jadi nak ceritanya bersama para rasul ni kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala beri jaminan untuk membantu para rasul. Kita tutup setakat tu dulu insya-Allah. Insya-Allah kita sambung daripada ayat 51. Wassallallahu ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wasallam.